Dekat satu rumah lagi tengah todongan lagu. Semua insan sedang gembira. Wah, macam tu lagu kan. Di hari ini sayang kan. Atas meja apa pun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam satu kuliah ilmu, kuliah duha, ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan ini adalah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Dan dalam bulan Ramadan ni pun menjelang 10 hari terakhir, dah sampai pun hari 10 hari terakhir ni, dia bukan makin lama makin senang, dia makin lama makin susah. Sebab nak dapat benda baik kan, nak dapat benda baik ni memang adalah rintangan dia. Tu sebab yang paling sadap sekali 10 hari terakhir ni adalah tidur. Yang paling sadap kan tidur kan, beramai-ramai berjemaah dia kan, qiyam dia dekat uptown. Tu senang, tu tak susah mana dah. Soho dia tu tak payah mana dah. Dia boleh pakai t-shirt, dia start motor dia boleh sampai. Pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke madrasah, payah mana dah, macam-macam fikir kan, nak pakai tu, nak ini, nak bawa buku ke kitab ke apa, nak bawa macam-macam fikir. Tapi 10 hari terakhir memang macam tu. Sebab itulah 10 hari terakhir ni adanya perkara-perkara hebat yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Dan tajuk yang dah dipilih pada hari ini, tajuk yang dipilih adalah hati disuci, nafsu dikawal. Kan? Mulianya seseorang itu tidak dilihat pada luarannya, pakai jubah, sorban dan sebakul lah. Oh, baik tu dia ni. Tak, orang tak tengok kat situ. Kan? Kita tengok dari segi, tengok di dalam hatinya. Nabi pun sebut kan, sungguhnya dalam tubuh badan manusia tu ada sekutul daging. Kalau baiklah sekutul daging ni, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau tak baik sekutul daging tu, maka tak baiklah seluruh tubuh tu. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya sekutul daging itu adalah hati. Hati kat situ. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta-harta kamu, tapi melihat hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Kan? Hati kat tengok. Kan? Jadi bulan-bulan puasa ni kan, kita kena upgrade apa yang kita dah buat. Benda yang senang kat kita, kita kena up sikit. Contohnya kita dah biasa setiap tahun kita ngaji satu ayat. Memanglah paling tidak satu ayat terbaca. Tapi dah biasa satu ayat, cubalah upgrade jadi 2 ayat. Macam tu. Paling tidak upgrade. Tapi kalau rasa-rasa dah ni lah masa terakhir, dah rasa-rasa dah tu, takkan nak main satu ayat lagi. Kan? Ambil satu muka. Maksud dia, kalau dulu lah kita dah boleh baca, mungkin kita upgrade yang susah sikit, kena faham pula. Macam tu kan. Tu yang Nabi kata tu. Kan tiba masanya umatku nanti dia membaca Quran tapi dia tak sampai pun ke tenggorokannya. Dia baca, kalau ke takak pun tak sampai, ke hati lebih lagi. Maksud itu. Jadi kita baca dan faham. Ada pula kan, dekat pusat tarbiyah dakwah Mahmudiyah ni buatlah pengajian tafsir. Oh, lagi baik. Kita datang mudah kan. Kita ni nak baca sendiri kan merayau pemahaman kita. Ada guru alhamdulillah mudah. Cuma yang susah itu kan, yang susah tu tak datang, tu susah tu. Tu yang susah.
Macam ni okey lah ni kan. Ramai ni, ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Macam tu. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu hati pun kecuali memiliki awan seperti awan menutup bulan. Walaupun bulan bercahaya, kerana hatinya ditutup oleh awan, maka ia menjadi gelap. Ketika awan itu berlalu, ia pun kembali bersinar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ni menggambarkan bahawasanya ya, hati manusia ni sebenarnya bersih. Asalnya memang bersih, baik kan, dan bersinar, tapi selalu benar ditutup ke awan. Jadi bila ditutup ke awan, dia biar pula kan. Tak nak dia datang majlis ilmu, tak nak dia dengar benda-benda baik, tak nak dia sedekah, macam-macam lah. Sebab tu tutup dia awan. Awan tu menutup bulan yang bercahaya tu. Hati kita baik. Wah, nak sedekah lah kat pusat tarbiyah ni kan? Nak sedekah, kau nak bagi apa? 100. Ada lah sekor tu cakap, banyak bona kau bagi, RM1 sudah. Tu awan tu. Itulah dia awan tu kan. Kan, dengan nak bagi 500 lah. Lepas tu tak ada pula bisikan setan ni pula, kan kau nak tukar sport rim, mana cukup, kau tengah kumpul sikit lagi dah pek lah sport rim tu. Nampak? Mana semua tu kan. Dia antara bagi ke pusat tarbiyah ni sedekah dengan menaik tokan butang untuk beli barang masuk dalam kad Shopee. Mana lagi senang? Shopee lagi senang. Lepas tu bila dah dapat barang ke rumah, komplain, kecil barang ni. Itu dalam gambar nampak besar, godang nampak kan. Maknanya senang dulu, susah kemudian. Kita ni nak biar susah dulu, tapi akhirat besok senang lenang. Tu cerita. Ni bagi hint ni ya. Jangan nampak tabung baik lolap ya. Jangan macam tu kan. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menghilangkan awan yang menutupi cahaya hati kita. Bagaimana cara? Nak buang pula awannya. Ini nak cuci ni, hati disuci ni. Kalau kita tengok pengiktibaran, kalau kita ibrah di sebalik Ramadan ni ada 3. Pertama, menginsafi ada orang yang lagi susah daripada kita. Itu pertama. Menginsafi keadaan orang yang lagi susah. Ada orang susah. Kita pagi raya kan, kita pagi raya dah siap nasi impit, kuah kacang, lorak kacang ambil kunyah, kerup la ilaha illallah, bubur pula rendang masak pokat hitam, ayam kampung pula tu lem campur dia ni 9 yang beli rendang itik tu. Bang, lepas tu ada pula, lamang tak ada kau, lamang tak ada kau. Jap, telefon sampai lamang. 3 batang, bayangkan seorang sebatang makan lamang, punya toruk apa ni. Kalau boleh makan buluh tu kan, dengan buluh-buluh tu telan kan. Tapi dalam masa yang sama, dekat satu rumah lagi tengah todongan lagu. Semua insan sedang gembira. Wah, macam tu lagu kan. Di hari ini sayang kan. Atas meja apa pun tak ada. Anak tanya, mak kita ni raya tak? Berlaku mana tu. Saya nak nyanyi tak pandai, Ustaz Taufik ni sedap. Ya, bayangkan tu. Jadi kita, dia kata, mak tak ada makanan ke mak? Tak ada nangan ke? Mak pun tak pek jawab dah. Ya, tak pek jawab dah. Jadi itu pertama, menginsafi orang lagi susah. Orang di Rohingya pernah call Mufti Arab Saudi ketika rancangan live. Dia tanya, sah tak puasa kami ni? Ya Syekh, dengan tahap kami tidak bersahur dan tidak berbuka. Bayangkan. Sahur tak, berbuka tak. Puasa dengan tak puasa sama. Memang tak ada makanan. Beza kita hari ni, walaupun kita duduk dekat madrasah ni, kita duduk dekat madrasah ni sampai petang kan, pukul 6.30 kan, sampai pukul 7 kan. Jangan risau, kita yakin ada makanan.
Tak sah lagi, tak sah risau. Cuma kita tak tahu menu je. Orang lelaki lagi lah. Balik rumah, dia tahu hari ni buka apa. Tu dia tahu, tanya. Kan, ni agak senyap dah fikir dah ni. Ni dalam dia dengar kuliah ni, kepala bergayau ni. Pada malam kan apa nak masak ni, pun nak masak ni. Dah. Kan, dah. Yang lelaki pula mesej tak berhenti-henti lah. Makan malam kan apa, malam kan apa. Baru tengah hari. Tu pertama, ada orang lagi susah pada kita. Yang kedua, hikmah Ramadan untuk mengawal hawa nafsu. Hawa nafsu ni HQ dia kat mana? Ibu pejabat dia kat mana? Kat parut. Tu sebab kita kena puasa. Tu sebab kita kena puasa. Bila puasa dapat kawal nafsu. Waktu Allah Ta'ala cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Samsing betul nafsu ni. Kenal Ta'ala bakar dia. Suruh perintahkan dia dibakar selama 1000 tahun, selama 100 tahun. Dah kena bakar kat api neraka, bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Dah gila gitu. Disajukkan 100 tahun. Tanya lagi, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Dah gila lagi tu. Sudahnya Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Lepas tu bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Makna nafsu kalah dengan lapar. Sepatut. Tapi ada orang puasa macam tu deh. Ada. Makna ada masalah dengan puasa tu. Dia ada puasa mengoram telur. Jenis puasa ni, satu puasa betul-betul lah. Macam orang ke pusat tarbiyah ni memang puasa betul-betul, nampak kan? Cara saya tengok cara jawab salam tadi, sah puasa kan? Salam, jangan sah lah. Puasa, dia tak terayo, tak nak. Tengok cara sana, nama lapar pun nampak kan sebenarnya. Iya, contoh. Kan? Tapi, puasa yang kedua tu puasa mengeram telur. Mengeram telur, tahu? Ayam mengeram telur, cuba kita rapat kat dia, jadi apa? Marah dia, kombang kopak. Marah ayam. Orang kita lalu ya. Ada orang macam tu puasa. Pantang todonga bising ni kat dapur tu, bam dia tu. Apa tu? Marah. Anak lu, apa lalu dapat? Budak berapa kali, budak tu tak jadi dia lalu. Lalu belakang pula dia. Lah, tak boleh lalu, dah togak budak tu, mana nak pergi. Dia kuek benar TV dia. Dia selukan, tak donga. La ilah Allah, mana satu. Ada tu puasa mengeram telur nama. Kadang-kadang kita tanya kau ni puasa tak puasa ni, marah tahu apa ni. Yang kedua puasa kucing. Tidur kau jual. Ini tengok kucing sesiang buta, apa kau jual hati? Sedar kan? Kau terbaru ada ikan kan, buka betul sikit sedar kan? Macam tu lah. Yang tidur. Lepas subuh tidur. Zuhur bang, zuhur dah. Semayang zuhur. Tes jadah tidur sambung betul. Bang asar bang. Asar dah kau. Ambil uduk. Lepas main asar, naik dia terkati balik lah. Abang dah nak berbuka. Buka dah. Tentulah seorang. Pegang depan taman. Allah. Bini tanya, mana bang? Kau jangan pergi buka lah. Dah lah sekarang ni puasa tak rasa. Tiba-tiba dah buka tengok. Ya kau jom membuta tak pagi memang tak rasa. Saya tanya perempuan ni. Bersilat kat dapur, kat depan, mengomeh apa semua. Kan? Iya. Jadi, tu yang kedua, hikmah kedua. Dan hikmah yang ketiga adalah untuk menyuburkan. Menyuburkan maksud apa? Apa maksud subur? Pokok dah ada. Kita siram lagi. Biar dia subur, dia kembang. Bukan baru nak tanam. Tak, nak suburkan. Mana? Macam perempuan lah, peranakan dah ada. Tompek itu dah ada. Nak menyuburkan. Beranak, aku jual tiap-tiap tahun. Macam mana nak buat? Adalah ubek apa semua kan. Macam ada orang tu, dia pergi ke Mekah minta apa daun yang minta doa kan tu kan. Dia dah lama dah nak anak tu. Balik ke Mekah tak berhenti. Peh dia. Buat zuriat tu.
Kan orang perempuan ni minum kan. Orang lelaki tak boleh minum tu. Mengandung dah kan. Tak, bezo. Memang kalau poi tu yang sebenar memang ada orang boleh kirim ke orang, tapi paling baik sekali poi Sanun. Orang perempuan tu. Yang tanya ikut Ustaz Taufik dah. Package Ustaz Taufik paling murah ni. Paling murah Ustaz Taufik. Tapi yang paling murah tu memang tak nampak. Makkah mana? Dia tanya Ustaz Taufik. Punya jauh hotel daripada Masjidil Haram tu. Dia tanya Makkah mana? Ni Makkah lah ni. Kan? Jadi tu dia. Menyuburkan apa? Jadi disuburkan apa Ramadan ni? Pertama menyuburkan sifat bermaaf-maafan. Kalau ringan minta maaf ya. Saya buat salah, minta maaf ya. Minta maaf ya, saya lambat, minta maaf ya. Macam tu. Kan walaupun ada yang mengumpet dia, tapi saya maafkan. Lambat dia. Dia bisik sama dia. Kan? Kuih kat tu orang lain nongah, tapi tak payah bisik. Kan? Yang kedua, menyuburkan kejujuran. Kenapa nak nyuburkan kejujuran lah? Iyalah, puasa ni, saya tengok, muka orang puasa dengan tak puasa sama ya. Tak ada beza. Semayang kita nampak Allah. Oh semayang, kita tahu. Dia pakai kain ihram, lepas tu ramai-ramai depan rumah, seorang kata Allahu Akbar, lepas tu dia berlaju masuk dalam kereta nak gerak mana nak pergi umrah, pergi haji, tahu. Kan? Dia salam dengan orang pakai lobai dekat mahang tuah mall. Dekat meja kecil tu. Seorang pakai kopiah, seorang hitam. Dia salam, dia tulis resit RM7. Oh, bayar zakat. Tapi puasa mana tahu. Malahan orang yang tak puasa lagi tahu panik daripada orang puasa. Dah, buka kan. Siapa tak puasa, angkat tangan. Tak ada siapa angkat dah. Tu yang sama tu. Akhirnya nak tahu dah senang. Yang tak puasa tolong duduk belah sini. Lain kali baik macam tu. Yang tak puasa macam tu kan. Tak ada siapa ngaku dah. Maknanya memang kejujuran. Ketiga, menyuburkan apa? Menyuburkan kesabaran. Sabar. Bertambah sabar gitu bulan puasa. Kemudian menyuburkan tolak ansur. Tak kisah benar, tak apalah. Okay lah. Macam tadi kan, saya PA dia tanya, Ustaz kau apa ni? Kan? Tadi kerja ni, nak kerja aku 9 ni. Tak apa, hari ni tak payah raras kan. Ustaz pun tak sihat. Tolak ansur. Tu, slow. Ya. Kan? Kalau tidak aku 9 sampai hari. Kau lambat tanya dia. Dia yang tak kisah. Kan? Kemudian yang ketiga, yang kelima, apa dia? Menyuburkan kesyukuran. Syukur, Alhamdulillah. Dah sampai pun 21 Ramadan. Kan? Itu satu pencapaian tu. Ada orang malam puasa meninggal. Ada. Itu pun pencapaian. Malam Ramadan. Pencapaian juga. Pun syukur juga. Cuma dia tak boleh cakap lah. Ya. Syukur, Alhamdulillah. Dah sampai 21 Ramadan. Kan? Sebab kata hukama terdahulu, kita ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Kereta sebelah aksiden, maaf sikit ke kereta kita terlepeh satu. Tanah runtuh, zap, habis semua rumah kita yang elok tagak lagi. Lepeh satu lagi. Ya. Kita keluar pada bangunan tu, bab runtuh siling tu. Habis kau nimpak orang tu, kita terlepeh kali. Ingat tak dekat highway yang dulu pernah berlaku flyover tu jatuh kan, rampak habis kereta tu. Yang baru lepeh lalu situ apa rasa? Kalau kita lambat sikit tadi kita terlepeh satu lagi. Tapi dia ada satu perangkap kematian yang kebanyakan kita dekat dalam madrasah ni tak boleh hilang. Yang tak boleh nak lari. Itu tak perangkap apa? Perangkap usia tua. Tapi mana nak lepas ni ji'un ni lah. Ni lepas ni kira padam lah. Sadaqallah lazim tu ya. Tak ada lagi lepas ni muda balik ke, tak ada. Kan itu last. Tapi jangan mana nak cakap nak khabar kita tua lah tu, tak. Tua tu pencapaian. Jangan ingat saya Ustaz Taufik yang muda-muda ni panjang umur, dia muda lagi. Jangan cakap macam tu.
Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Kan? Bila-bila boleh mati. Itu sebab kita kena galak diri kita buat benda baik. Biar mati dan kau tengah buat benda baik. Kita doakan main lagi. Allah mahtim alana bihusnul khatimah. Wala tahtim alana ya Allah bisu'il khatimah. Minta kepenyedahan yang baik. Lebih baik kau jauh tak baik banyak. Jangan. Jangan menginjang mana. Kamu ada kan. Jadi cara untuk kita mensucikan hati kita bagaimana? Pertama dengan muhasabah diri. Semak diri Allah, banyak dosa aku ya Allah. Ada senarai semak daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Tengok balik tahun lepas macam mana pencapaian kita. Statistik tahun lepas tengok tak? Tu sebab saya puji pejabat agama di setengah negeri tu, dia buat ada catat. Dia sewaktu solat tu kan, solat Zuhur tak? Right. Asar right. Faham? Lepas tu ada satu catat tu, tepat masa, lewat masa. Ada situ tanda. Jadi kita buat statistik bulan ni macam mana performance kita Ramadan. Baru betul kalau ada masuk tahun depan, tahun ni kena improve lagi. Macam tu lah. Senarai semak. Kan? Macam orang perempuan, berapa tahun dah yang kita punya performance. Setiap tahun berapa banyak tinggal puasa yang Allah bagi cuti tu. Kan? Kalau tiba-tiba alhamdulillah tahun ni penuh, makna dah tua. Macam tu kan. Itu senang cerita. Iyo. Jadi mana kata dah ganti belum? Semak balik. Mana kau nak ambil boleh? Ada orang dah umur 50 tu kira-kira 20 tahun dia berhutang. 20 tahun dia berhutang, dia pun dah tak ingat dah berapa hari dia tinggalkan puasa tu. Kan? Yang tinggal semayang lagi apa semua kita kena kira. Kan? Muhasabah tengok balik. Kata aku ni banyak tak? Ni aku nak kerja Lailatul Qadar ni. Nak kerja Lailatul Qadar antaranya apa? Jangan cik pasal dengan orang. Itulah paling banyak menjahanam dengan puasa gitu. Gaduh dengan bapa saudara, gaduh dengan adik-beradik. Alhamdulillah Ramadan ni betul mentautkan satu lain. Bulan Ramadan ni bulan yang paling magic, paling ajaib, menakjubkan. Orang sibuk macam mana pun bila buka puasa boleh duduk makan sama orang keluarga. Bulan lain tak dapat. Aduh ya hal. Kecuali penceramah tetap tak dapat. Berapa kali banyak buka puasa orang kata. Kan iyo kan. Jadi mana kata dalam muhasabah diri ini dalam bahasa Arab disebut sebagai mujahadatun nafsi, iaitu mengenal pasti apa saja penyakit dalam hati kita. Apa lagi hati kita ni? Sakit apa lagi yang ada? Penyakit yang paling popular dalam hati pertama penyakit tamak. Dia tahu makanan banyak, hokap lah tu. Hokap tu tamak lah. Hokap tu hokap. Orang 9 sebut hokap. Orang 9 tahulah. Dia bukan hook up. Hokap macam tu. Dia tak pay je dah. Hokap yang sebut. Ya, semua kena belajar ya. Hokap tu maksudnya tamak. Kan? Tamak betul-betul. Yang hak orang pun dia nak ambil. Tak kisahlah. Kita ni cuba tengok. Kalau beratur lah. Ambil makanan. Tinggal 3. Masuk kita 4 orang. 1, 2. Yang belakang kita ada lagi 3 orang. Saya nak tanya. Sampai dah belum hati kita. Tak apalah, abang ambil lah. Tinggal 3 saya tak apa. Ada tak kita macam tu? Dia cakap, dan nasib lah kau ya, pandai lah kan. Itu biasa berlaku tu. Tak, yang tu nak ukur diri kita kat mana. Saya sendiri pun belum tentu boleh tinggalkan 3 tu untuk orang. Dan nak pula bahagian lauk tu yang memang saya gomel. Tinggal sekotor lepas golek ayam tu. Kan? Beratur belakang ni ada lagi 2 orang. Kalau dia tinggal pun dia berdua nak berobot macam mana? Kan? Kita ambil ke? Ataupun kita cakap, bang, ni tinggal sekotor lah. Siapa nak ni? Saya tak makan ayam. Saya legit. Dia cakap, tak apalah, makanlah. Saya dah 20 tahun makan ayam. Ayat kan? Wah, ni apa maksudnya tu kan? Mendalam tu cakap orang lama tu. Orang lama dia macam tu. Dia cakap kena faham. Budak-budak muda ni bangang tak faham.
Cakap kias-kias ni lembik faham, dia kena cakap direct. Dan nak ayam tu kau faham, dia kena cakap macam tu. Tapi betul, sampai tak kita meninggalkan untuk orang? Itu tanya dia kita balik. Tak payah tamak-tamak. Kita tinggal untuk orang tu sedekah. Walaupun bukan kita punya, buat kebaikan. Nabi kata mengalihkan batu, kayu dan juga duri kat tengah jalan pun sedekah. Ni kan pula tinggalkan ayam kat orang. Kan? Bahagian peha pula tu. Kan? Drumstick. Kata orang Melaka, orang Pematang Duyung kata drumstick. Kalau di sembilan kau pao. Macam tu kan. Ya. Kan? Tu tamak. Kedua, penyakit apa? Sombong. Sombong ni pula ada grade-grade dia. Pertama, ujub. Ujub ni, dia dalam diri, dia tak cerita dengan orang. Contoh, masuk dekat dalamnya, tak ada orang. Aku paling awal. Ni dah 3 kali aku awal ni. Dalam hati sendiri bangga. Aku dah 3 kali awal ni. Kira okey ke aku ni kan? Dalam hati dia tak cakap dengan orang. Dia pun semayang. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Todong bunyi sliding door. Zoom orang masuk. Langsung kuat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar orang tahu dia semayang. Itu riak menunjuk ke orang. Yang ketiga takbur. Menyebut pula kesombongan dia tu. Kau tengok tu dia semayang. Kira elok dia semayang pada dia. Mak cakap mai. Nampak tak? Dia dah mula menyebut. Jadi apapun kategorinya, ya, tidak akan masuk syurga kata Nabi orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walau sebesar biji sawi. Sikit ni lah. Saya tengok satu video Indon tu. Ada orang mengumumkan yang orang ni sumbangkan korban. Yang ni dia sumbangkan 300,000. Dia sebut nama ni, hajinya bagi 300,000, hajinya bagi 200,000, hajinya bagi 100,000. Yang dia ni tengah buat dengan kawan, kau tengok tu. Semua ni riak ni, mana boleh sebut nama tu. Sampai seorang tu, hamba Allah bagi 200,000. Itu baru ikhlas, dia tak sebut nama. Hamba Allah tu aku dah tu, kata. Rambut pula dia ujung tu. Sama cerita kan. Kata gali hati saya tengok video tu kan. Kita tak ada cerita dengan orang. Tak payah kan. Satu lagi penyakit dalam hati ni, nama dia dengki. Ini paling popular. Kan? Dalam bahasa Arab maksud dengki ni hasad. Bahasa Melayunya dengki. Punya dahsyat kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Jadi jangan. Ya, Nabi kata Nabi kata hasad ini mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Baik, jangan. Dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Petikai sana, petikai sini. Asal kereta dia bosan. Tak patut betul lah. Asal dia naik pangkat lah. Asal dia ni, rezeki dia tu Allah bagi. Rezeki kita pun Allah bagi. Tapi bayangkan kita tak gembira anak kita dapat pekso, dapat 9A, 10A. Tapi orang dongki dengan kita. Orang cakap macam-macam pasal kita. Apa kita rasa? Kita tak suka. Kita akan rasa sedih. Kita rasa tak seronok. Jadi macam tu kalau tak seronok, kenapa kita nak buat dengan orang? Kan? Muhasabah diri. Semua orang akan tahu apa sebenarnya penyakit kalbu, penyakit hati yang kita deritai. Kita yang kita tahu penyakit sakit belakang. Dan ni memang gaut. Dan ni sakit lutut. Dan ni tumit dan sakit pijak. Sakit tangan kobek-kobek. Kan? Tu kita tahu. Tapi dalam hati kita tahu tak dalam hati kita ada penyakit ada? InsyaAllah ada. Kita mesti tahu punya. Yalah aku ni selama ni mana dongki dengan orang. Aku ni mulut jahat betul. Copek mulut aku. Orang Melaka. Benda. Gitu kan. Copek cakap kan. Slow-slow. Aku ni mulut je jahat, hati baik. Mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Bukan cakap orang Melaka yang macam tu. Tak. Semua negara ada wakil macam tu. Kan. Ya. Cuma orang Melaka ni jenis cakap, dia cakap lepeh kan. Ulang melingkau tanpa kau. Itu pasal lah. Kan. Saya beberapa tahun duduk Melaka. Kawan-kawan Melaka ni tahu. Tapi orang Melaka ni, dia tulis orang. Senang. Kan? Buruk betul muka kau. Dia cakap tu terang dia.
Kan tuan-tuan. Kawan-kawan baik bolehlah cakap macam tu kan. Tapi betul, setiap negara ada wakil. Jangan tuan-tuan terasa melakon pula. Tak. Tak. Jadi kita kena tahu sendiri kan, semak balik. Oh aku semalam kenapa lah. Itu sebabnya kalau perasan lah kan, bila kita bergaduh dengan orang, kita cakap macam-macam. Kalau perasan lah, kita pernah bergaduh dengan orang, kita cakap macam ni, dia balik macam ni. Kita cakap macam ni, dia balik macam ni. Kita cakap macam ni, dia balik macam ni. Rupa-rupanya pernah berlaku peristiwa dulu ketika Sayyidina Abu Bakar dan Nabi kita datang menziarahi Sayyidina Abu Bakar. Bila datang, berbual lah dia. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dimaki Sayyidina Abu Bakar. Macam-macam dia cakap lah. Tuntang dia bagi. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tengah borak dengan Nabi ni. Sayyidina Abu Bakar bangun lah, pandang lah. Dia pandang Arab Badui tu, senyap Arab Badui tu. Lepas tu dia pun duduk, dia sambung borak dengan Nabi. Nabi senyum. Senyum Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar. Apa tu Arab Badui tu dia sambung lah patun. Dia balun lagi Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu bangun kali kedua Sayyidina Abu Bakar pandang kali lagi marah ni, dia pandang. Senyap ni. Bila senyap duduk dia balik sambung berborak dengan Nabi. Kemudian bila Arab Badui tu sambung maki masuk patri, masuk kali ketiga dia kutuk macam dia cakap, kau ni Abu Bakar macam ni. Kali ni Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Dia bangun, dia pandang Arab Badui tu, dibalih balik. Cakap tu, segala binatang yang ada kat kebun itu semua dia sebut. Daripada kambing sampai unta, semua sebut. Keluarlah segala nama binatang keluar. Pada ketika itu Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Nabi kalau bangun tinggalkan tompek tu tanpa bagi salam, makna sah marah. Kita kalau orang bangun dalam majlis yang bangun tak bagi salam, buka sliding keluar sikit paut contohlah. Kalau kita ni lain, selagi tak kono penampar kat pipi tu kita tak tahu dia marah ya, selagi tak dijorit, dia tak dihompeh barang, kita tak tahu dia marah. Tapi Nabi macam tu lah, mulia Nabi ni, cara marah pun macam tak marah kat kita ni. Jadi Sayyidina Abu Bakar terkejut lah tengok, wah ni marah betul Muhammad ni kat aku ni. Dia pun kejap, ya Rasulullah, kau beritahulah aku Rasulullah, janganlah biarkan aku terkeliru ya Rasulullah, apa salah aku, kata. Maka Nabi pun cerita, waktu mula-mula Arab Badui tu maki kau macam-macam, lepas tu kau bersabar, aku nampak kau sabar. Pada ketika itu aku tersenyum sebab aku ternampak sebanyak-banyaknya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kamu. Kemudian bila kali kedua dia Arab Badui itu maki kau lagi, kau terus bersabar. Kau terus bersabar dan aku tersenyum kerana aku terlihat lebih banyak lagi malaikat datang berkerumun, berlugu-lugu datang, semuanya mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kau. Tapi apabila kali ketiga kau bertindak, kau bangun, kau balik, kau jadi macam dia, kau maki hamun dia, macam-macam kata-kata kau keluarkan, pada ketika itu aku nampak malaikat semuanya menghina kau dan tempat malaikat ni digantikan dengan syaitan dan iblis. Maka semuanya berkata, bagi lagi, syaitan cakap. Apa lagi? Jangan berkesian, cakap lagi, bagi. Itu sebabnya bila kita dah balik rumah, lepas marah, sampai ke rumah kita pun cakap, kenapa lah aku cakap sampai macam tu sekali? Macam tak sadar lah. Itu sebab ada kawan-kawan mengucap. Diamlah kau. Orang mengucap pun kita marah. Setan lah tu. Kan? Tu sebab tu sebab sabar. Kadang-kadang kita tak tahu. Macam kisah psikologi seorang budak. Dia datang makan mie ayam. Mie ayam ni yang siap berkuah kicap tu. Lepas tu ada udang timbul-timbul tu. Ada fish cake sikit. Kan, siap dengan tolu, siap dengan saja ya kan. Sana cerita ni ada yang berbuka ni kan. Budak tu makan, seruk makan. Siap sodut mie tu daripada lu gajah sampai ke majlis tanah. Seruk masuk ke dalam mulut tu. Seruk masuk kan. Apa tu? Dia terlangkup mie tu.
Dia terbalikkan pinggan tu, botol rabu mi tu dengan kuah tu. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, tampar budak ni sampai ke dinding. Buang zerap ke dinding. Kedua, bonam kepala dia kau lahir. Nak buat lagi tak? Nak buat lagi tak? Enggak, apa kita buat? Ataupun yang ketiga, kita tanya. Ni mama nak tanya, mengada waktu melakor pakai mama kan? Ni mama. Kampung iPad beh mondo kan? Tak apalah kan? Sekatilah sekarang. Ni mama nak tanya kenapa teraburkan ni? Sebenarnya adik nak tolong mama. Nak tolong mama? Macam mana lah? Mama tengok dikutip ke bilik mi tu. Dia lap, tak bersih pun. Lalang nak tolong tu basuh lah sekali. Dia pun basuh. Barulah mama dia faham. Rupa-rupanya anak ni selama ni dia tengok cara mama ni, cara mak ni berkomeh kat dapur, kutip benda berterabur, lap benda yang tumpah. Jadi dia ingat kalau dia nak tolong dia kena terabur dulu. Dia ingat macam tu. Faham tak? Sebab cara budak berfikir tak sama dengan kita. Jadi lepas tu mama ni, bagus nak amat tolong mak. Cuma lain kali kalau nak tolong cakap dulu tu. Kau jangan main telangkup, kau tanya dulu. Okey dia tu. Nampak? Kalau kita tampar budak tu, kan? Budak tu akan letak dengan kepala tu, tak boleh tolong ni. Tolong mesti kau nak penampar. Nampak? Tu yang pemalas yang ketua tu. Yang macam semayang. Allahu Akbar. Budak tu panjik ayahnya. Macam ni ayah sending nak semayang. Pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai ketua budak tu. Pasal waktu semayang kan main jauh. Waktu semayang kan main jauh. Mak siapa ajar tu? Dah dia budak. Dia tak faham lagi. Tarik budak tu. Dia ni kan. Cuba ikut ayah. Pandai macam tu lah. Ikut ayah. Lain lah kalau ayah semayang. Mak panjik. Tu yo halau orang keluar. Tak faham bahasa tu bangku memanjik 5 benda. Kan? Kan? Ini contoh. Jadi tu dia. Kan? Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diusahakannya untuk esok, maknanya untuk hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tanya balik, muhasabah, tanya apa yang aku dah usahakan. Berapa ramai orang dalam dunia seolah-olah bersia-sia saja, bergembira atas dunia, dan akhirnya tak kala nyawanya dipanggil oleh Allah, masa tu barulah dia memerhatikan yang karung bekalannya masih lagi kosong. Sana huha ke sana, huha ke sini. Ya. Ada yang umur-umur macam ayahanda bonda ni kan. Ada yang saya masa saya kerja main, saya tangkap kat kelab-kelab dandut. Ada. Saya masuk dengan pejabat agama, dengan SPNM masuk. Ya Allah, tak boleh tahan telinga ni, bingit. Orang tua ni dipolok speaker tu. Punya torok mabuk tu, speaker tu dipolok. Kita tak tahan telinga. Dipolok speaker tu, gila betul. Kan? Jadi kita duduk kat sini ni, muhasabah diri kita cakap, alhamdulillah lah aku ni ada kat tompek yang baik-baik. Ya Allah, doa bagilah aku istiqamah ya Allah dalam baik kebaikan. Kan? Tu yang pertama. Yang kedua, cara nak buang awan tadi macam mana? Pertama, muhasabah diri. Yang kedua, perbaiki diri atau bertaubat. Kan? Kita semua ada dosa. Siapa berani angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, saya dah fikir dah malam tadi, dah kira-kira dah. Daripada bulan 1 sampai malam tadi, belum ada dosa dah. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun berdosa dah, tak sadari. Kan? Mesti ada dosa. Macam tadi saya lalu ni, anda cakap tinggi kan? Berdosa tu. Kan tak dongah, kau dongah tau. Bila buka tadi, bisik tu. Nampak muda pula. Tu cakap lagi. Jangan ingat saya tak dongah. Saya tampak coba tak roti. Dia terlongah. Dalam TV nampak gomok. Wajar pun tu. Cakap itu. Dah, mesti ada dosa. Dah lah tu, kadang kita tengok TV pun boleh jadi dosa.
Tengok menentang handphone pun ada dosa. Tengok TikTok. Pakai bab. Joget membantu. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Buntang diulang-ulang lah benda tu. Tengoklah TV. Drama. Berpaluk-paluk drama tu. Iya. Tuan-tuan nak tengok drama yang tak berpaluk ni, tuan-tuan tengok drama TV Jerak. Tak ada. Memang jago betul. Tengok drama. Drama ke-7 kan. Nak berbuka sampai sebelum berbuka sampai tengok drama. Rahimah tanpa rahim. Terlanjur mencintaimu. Apa yang terbaru ni yang Halidah jadi emak tu? Apa tadi cerita? Mula aku tak tahu tu nyampah. Membuat berangai. Tak poso pun tak ngaku. Tengok drama pun tak ngaku, kacau. Yo faham, orang sini tak tengok. Ya, betul. Saya TV pun tak tengok, Ustaz. Wah, contoh ayat kan. Yalah, alhamdulillah. Bola. TV rosak. Yalah, kan. Jadi perbaiki ini merupakan tindakan lanjut kita. Kan? Perbaiki diri dengan bertaubat ni tindakan susulan kita selepas kita muhasabah tadi. Muhasabah, ya Allah. Tak patut aku buat macam tu. Kenapalah macam tu kan? Kadang-kadang kita boleh jadi salah dengan bercakap, dengan hantar mesej, kongsi gambar, kan? Kongsi video tertentu. Kan? Kadang macam tu kadang. Kita boleh dengan bercakap, kita rasa kita bergurau. Rupanya ada orang, bukan semua orang boleh gurau macam kita. Kita cakap tak boleh gurau, duk surau. Pun untuk kecil hati lah. Kan? Kebetulan dia memang benda kecil duk surau. Kecil dia orang tu. Kan? Jadi kita, Allahu Akbar. Ataupun, ya Allah aku tinggal semalam, baru teringat. Kadang dia tak perasan, dia sibuk nak. Semalam aku tak zuhur rasanya. Baru perasan. Contoh kan. Jadi pertama kita menyesali, kita tahu kita buat salah, menyesali perbuatan itu, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Nabi kata manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat pada Allah. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Yang ketiga, cara kita nak mencuci, nak mengetepikan awan yang mengelabui cahaya kita tadi, kebaikan kita tadi, adalah dengan cara tadabbur Al-Quran. Menelaah isi Al-Quran, lalu menghayati, lalu mengamalkannya. Quran ni salah satu benda yang kita tengok dapat pahala. Tengok dapat pahala. Tengok, baca, lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, lagi besar pahala. Tengok, baca, faham dan hafal, lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat tadabbur, lagi hebat. Bukan kaleng-kaleng. Itu sebabnya dalam memartabatkan Quran bulan Ramadan ni kita buat grup tadarus. Dia tanya, boleh tak Ustaz saya nak buat tadarus online? Saya buat tadarus online dengan Ustaz Taufik. Boleh, salah dah. Dia pun baca, Ustaz Taufik tengok melalui online. Alhamdulillah Ustaz Taufik, tak ada salah saya ni kan. Ustaz Taufik dah hang, lain tak ada. Contoh Ustaz Taufik tengok dah. Lah dah hang boy, dia tak perasan. Contoh. Ada orang tanya saya tu, Ustaz, kalau suami saya orang Sabah, suami saya bertugas di Sabah, saya duduk KL, boleh tak kita nak semayang jemaah tarawih pakai video call? Dan kalau boleh ke video call, dah lama orang semayang depan TV dah, man. Live daripada Masjidil Haram, tak main lah Masjid Negara tu. Masjidil Haram pakai Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Iklan nak TV tu. Wah kacau ni, macam mana nak berhenti ke nak tunggu tak ya baby iklan. Habis iklan lah, drama pula lah. Rupa takat tu live tadi kan. Menelaah isi Quran. Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran ataukah hati mereka itu terkunci? Surah Muhammad ayat 24. Tak, tanya balik. Sehari tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita.
Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Cek balik. Cuba kita tengok. Hari pertama tadarus, apa jadi? Habis segala tiang dilunggah. Tak ada break, kojak ni, boncungap, berhenti pun tak tahu nak berhenti mana. Panjang, pendek, semua salah. Bunyi ada macam bunyi apa orang. Betul tak? Hari pertama. Hari kelima, kelok pula dah. Lancar. Hari ke-6 dah habis satu juzuk pula dah. Apa pasal? Sebab dah lama mana tinggal. Tak ngaji-ngaji. Kan? Jadi kesimpulan lu fikirlah sendiri. Kesimpulan ni kena ngaji lah. Paling tidak ambil lah. Macam kita dulu-dulu baca, ingat tak dulu? Kita baca satu ain. Satu ain dulu kan? Sekarang satu muka. Kan? Sekarang ni alhamdulillah dah ada sampai 2-3 muka. Tadarus ni kena sabar. Orang tahu kita jangan kita marah. Jangan kira pangkat kan tu. Allazina amanu. Kak diam nak kata apa? Nak dia marah. Wah kacau tadarus tu. Kan tak boleh kena tagu. Anak pula tahu lepeh kan tadarus dengan anak-anak tagu marah. Kau baru belajar yang memakak. Aku tahulah. Langsung diam dah tu. Jangan tagu long, jangan. Langsung senyap dah. Okey tak abang baca? Okey. Wah, semua salah tu. Lagi tahu dah Fir'aun. Tak boleh kena tagu. Aduh. Dan saya ingat yang di Kuala Lumpur tu, yang dia dua suami isteri buta Al-Quran. Jadi dia datang kesedaran dia nak baca Quran. Dia hantar anak yang umur 6 tahun, 7 tahun tu pergi ke sekolah tahfiz. Setiap minggu anak balik, anak ajar mak ayah mengaji. Menangis-nangis sampai mengajar tu dia nangis. Anak nangis, mak ayah nangis. Betapa jahil lah dia. Tapi dia nak belajar tu. Kita pula nak tagu, kita marah. Okey lah tu anak tu tagu. Tidak dibiar kita sosek. Baik mati sosek. Macam tu. Biarlah dia tagu kita kan. Ya kan. Itu rezeki Allah Ta'ala bagi anak yang baik-baik macam tu kan. Saya dulu sakit Makkah, saya tanya anak saya, siapa nak masuk sekolah tahfiz? Siapa nak masuk? Dalam 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 tu kecil lagi. Seorang ke tangan, anak nombor 3 nak. Bukan anak isteri ketiga tu, anak nombor 3. Dorang nak buntang, dorang tu. Anak yang nombor 3, dia angkat tangan, alang angkat tangan. Bolehlah bah. Nombor 1, nombor 2 tak nak. Tapi nombor 1, nombor 2, dia masuk sekolah aliran agama. Masuk sekolah biasa tapi aliran agama. Belajar sarap pun lah. Okey lah, pola. Tak nak basuh-basuh. Itu anak yang ketiga masuk sekolah tahfiz. Kat Darul Ulum, kat Somban. Setiap minggu boleh balik. Baru minggu pertama dah lain macam cakap Minggu pertama dia balik. Bah tahu tak? Apa ni? Tak lama lagi nak kiamat tau. Mak lain macam ni. Itu baru minggu pertama tau. Itu ke sebulan, setahun lagi. Oh dahsyat tu kan. Itulah dia. Nak dapat anak macam tu lah kan. Cakap kan. Kan. Apa perasaan kita? Bah tahu tak? Bola malam ni bah kan. Kalau ikutkan first 11 Manchester United lawan ni, rasanya ada harapan ni. Liverpool boleh menang ni. Boleh cerita kan? Bah beria dia cerita. Bah malam ni konsert bah. Dahsyat. Daripada anak yang buat kita, abah tak tahulah macam mana abah nak sedekah ke tak. Abah, waqalallahu ta'ala fil kitabil aziz. Sesungguhnya Allah Ta'ala pernah berfirman surah Ali Imran ayat 92. Cuba abah semak. Mak dia sampai anak macam mana kita nak je cakap. Yang ketiga tu kita nak. Tak hebat kau seorang ibu bila meninggal dunia, anak tu sendiri yang memandikan, anak itu mengimamkan nama ayah macam kan ini amak sendiri ada berlaku tu tak apa
Apa yang kau goli dengan mak kau, mandikan mak kau? Cakap. Ni benda ni berlaku. Tanya balik, semak dia balik. Jadi gitu. Rasa anak kita pattern mana? Cakap. Ayo. Cerita betul. Mak saya dengan maklum saya menguruskan jenazah. Macam-macam. Semua mak saya tak boleh cerita. Saya tanya, mak yang cerita tanah kubur tu, ada tak mak pernah jumpa? Macam-macam. Cerita lah mak. Mana boleh cerita? Kau tengoklah sendiri dia. Mana nak tengok man? Kau datang lah tengok uruskan. Tu yang tahun lepas sepatutnya saya pergi ke Melbourne bulan 3 dengan mak saya. Bukan Melaka atau Melbourne. Mak itu masuk kategori riak kat tu. Kalau cakap kan orang Negeri Sembilan dia sebut tu jobo aja. Belagak lah jobo, sombong kan. Tak patut pergi masa tu. Saya patutnya ceramah kat sana sebab saya dah pergi 2 tahun lepas. 2 tahun lepas saya pergi masa tu, saya ceramah kat sana. Jadi saya bagi kitab masa, alhamdulillah ramai orang Malaysia kita kat sana, kat Melbourne tu. Lepas tu dia orang tanya, dia dengar mak saya boleh menguruskan jenazah, boleh tak panggil mak datang ajar kita orang kat sini. Sebab orang Arab kat sana mandikan jenazah macam menyiang ikan weh. Dia terbalik, dia terlangkup kasar. Bila orang cakap, janganlah kasar sangat buat mayat. Jangan risau, dia tak rasa apa. Bangang betul Arab tu. Macam tu dia tak cakap. Tapi memang tu. Tu yang saya nak bawa mak saya, ajar orang. Dia yang ramai ni yang penganjur program ni Singaporean, orang Singapura. Yang duduk sana lama. Tapi yang dengar ceramah ramai orang Melayu kita ni, orang Malaysia. Jadi dia nak ajar lah. Tak sampai PKP. Kan? Baru ni saya tanya lah. Saya tanya dia macam mana keadaan kat Melbourne sekarang. Baru sebelum puasa saya tanya. Macam mana kes? Kita orang baru ni gempa betul. Tiba-tiba ada 13 kes baru teh. 3 gempa. Langsung lockdown 5 hari. 13 kes baru. Semua orang tak boleh keluar rumah 5 hari. Saya cakap, kita kat Malaysia 5-6 ribu okey je man. Kau risau mana? Kenapa? Mana? Tak nak bagi tahu. Patut macam tu. Bila orang kena kurung dalam rumah tak boleh keluar langsung. Kita PKP tau, bukan lockdown. Yang dulu kita kena kali kita mahu tu PKP. Kalau lockdown, duduk dalam rumah, tak boleh keluar, tak boleh buat apa. Masa tu baru kita bersyukur kalau keluar tu nak kena jaga macam mana. Itu yang betul Ini menghitung makin lama, makin tinggi, macam mana tak faham. Kan? Ya, balik kan. Balik. Kan? Tu dia. Jadi makna kata, kita baca lah Quran. Wujudkan generasi Al-Quran. Sekarang ni tarawih, dia tengok. Ada surah-surah masjid panggil budak-budak tahfiz. Bagus. Sebab budak tu memang kena cari tompek training dia. Kadang-kadang dia hafal. Tapi bila dapat, hilang. Allahu Akbar. Hilang dah. Nampak muka imam. Mana baca? Ada budak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Betul ayat tu. Mana dia nak potik ni? Tak jumpa pula. Ada Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja. Lupa Fatihah lah macam. Ada dia bila nervous tu. Tapi elok budak tu baca soga. Budak-budak tu jadi imam soga. Ada lah yang kat kampung-kampung ni Ustaz dia cakap apa? Mana boleh bagi budak tu jadi imam? Kurang pahala kita jemaah. Bangang betul orang ni. Kita semayang macam biasa je. InsyaAllah ada pahala kita 27 kali ganda tu ada. Yang kurang budak tu belum kahwin memang ada pandangan kata. Kalau imam tu belum kahwin kurang pahala. Ya. Ada pandangan. Tapi elok nak terbaca. Baru-baru ni adalah satu imam tahfiz datang ke kampung tu. Ada satu kampung ni. Dia bawa lah. Dia tengok tompek tu buat berapa. Dia tengok tompek tu buat berapa. Budak ni daripada Jordan. Balik. Dia kata, sini buat 10. Negeri Sembilan dia buat 10. Buat 10. Lepas tu tengok ayat baca. Dia baca lah ayat tu. Sadap lah dia baca. Ada lah. Setakat ayat tu dan boleh baca. Ayat dia tu. Kau duduk dapat. Cuba tengok. Mempertikai kerja. Ada orang kat kampung ni. Komplain dia kerja. Lantik dia jadi JK. Semua senyap. Tu cara nak bagi orang komplain ni senyap. Lantik JK. Semua senyap. Ya. Bila kek luar macam-macam. Kalau Dan
Kalau akulah, aku macam ni, aku tak ada macam tu dah. Kalau akulah jaga madrasah tu, aku baik macam ni. Kalau akulah jaga pusat tarbiyah tu, janganlah berburak boleh lah. Kan? Iya, ingat senang ke? Susah. Kalau akulah menteri kewangan, aku macam ni. Saya menang ni buat. Ada. Kan? Tak, saya tak cakap kat Malaysia ni mana, tak negara mana, tak tahu lah kan. Iya. Iya tuan-tuan. Kita bercakap sebab kita tak rasuk. Kan? Tu dia. Ayat yang paling teruk bila orang mengalami kesedihan. Orang tu sedih, kematian. Jangan sekali-kali cakap dari segi psikologi, jangan sekali cakap, saya faham apa awak rasa. Jangan cakap. Tak ada mana, menyakitkan hati orang lagi. Cakap, ya Allah, kau kuat semangat ya. Kalau jadi kau tak tahulah macam mana sedih ni. Macam tu dah. Kita faham dia sedih kan. Yang keempat, cara kita nak membuang awan tu tadi yang mengelabui sinaran cahaya yang ada pada diri kita tadi adalah, yang keempat adalah caranya adalah, wah, saja tengok orang beriuk mengigil nak menyalin nampak. Dia punya nak ambil poin takut tertinggal. Tu saya ulang tu. Cepet salin kan. Sampai bocor-bocor lah buku tu menyalin. Kan? Gurau ya kan. Keempat adalah menjaga kelangsungan amal soleh. Maknanya tu yang istiqamah tu yang kita nak buat. Kan? Kita selalu tanam, aku mesti, ya Allah bagilah aku istiqamah ya Allah. Sebab apa yang kita buat bulan Ramadan ni kebanyakannya insurans dalam kubur. Insurans dalam kubur. Insurans. Masuk dalam kubur. Malaikat dah standby nak bodok kita ni. Siap kau manusia, siap kau. Jauh sikit kita meninggalkan kubur, punya jemaah yang datang tadi. Kalau orang tinggal, mula dia nak pukul kepala. Dia nak pukul kepala, nanti dulu. Satu malaikat kata, kenapa pula? Jangan kau pukul kepala dia. Apa pasal? Dia ni rajin berzikir. Dia rajin mengaji. Rajin ingat Allah. Sebab bulan puasa paling banyak ingat Allah. Bulan puasa kita banyak mengaji. Bulan puasa kita banyak zikir. Betul tak? Kalau di Negeri Sembilan tu, yang kalau buat tarawih 10 ni, setiap kali lepas bagi salam, dia akan selang-selikan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis rakaat keempat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Habis yang keenam, astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Habis yang ke-8, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'ala dika wa 'alika mastata'tu. Lepas itu habis tu dia zikir panjang. Itu yang panjang di 9 tu. Lepas tarawih dia zikir. Kan? Astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Minta ampun dengan Allah, lepas tu taubat. Lepas tu zab habis, Allah Akbar, witir. Lepas witir habis sambung. Lepas tu zikir sikit, tahu sambung tahlil. Jadi kita bulan Ramadan ni insya-Allah. Kalau macam tu malaikat tak boleh pukul kepala, jom kita bantai perut dia. Jangan malaikat satu pergi cakap, kenapa tak? Sebab dia ni rajin puasa sunat. Nampak? Dah puasa wajib, kita sambung pula puasa sunat. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat buat Senin Khamis, buat hari Senin. Hari Senin senang sikit, tak banyak kerja. Hari Khamis kerja sampai malam. Kan? Senin ni puasa. Kenapa puasa hari Senin? Sebab Nabi lahir hari Senin. Faham tak? Yang faham, tak faham salah kan? Faham tak? Kalau macam tu tak boleh pukul-pukul. Jom kita pukul kaki dia. Jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin bangun malam. Bangun malam, qiyamul lail. Bangun malam tu paling tidak kan, bangun duduk hati Allah, ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Paling tidak terjaga. Orang tua sebelah kita tu menjarit tidur, bukan berdongkur. Saya setuju tu. Apa hal pula orang tua?
Dia banyak nak jawatan penting kan, tu payah tu. Kan, seorang tu bodongku tu. Bunyi dinosaur mana tu. Mengunyah kawan. La ilaha. Kita berdoa Allah. Bangun masuk bilik air, semayang lagi bagus. Masuk bilik air, semayang, semayang sunat 2 rakaat, lepas tu mengaji pula, lagi bagus. Bangun, koncing, tidur balik tak kira. Tu bangun malam ni tapi tak kira, tak apik. Mengajak koncing ni, membesek je. Tu membesek, ni 9 kan membesek tu koncing lah. Si siapa? Warih lah penyanyi, memburan dah. Oh, tahu tu bahasa kau kan. Tapi itu dia, Jadi bangun malam. Betul tak? 3 amalan yang kita memang biasa buat. Tauhidkanlah. Percaya tak nanti waktu Syawal kita akan terjaga kat pukul 3 pagi tu. Wah, macam sahur je lagi rasa. Tidur balik kan. Bangun. Nampak tak? Iya buat. Jangan tak buat. Jamulan ni tak dapat sehari sekali, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Pun tak dapat payah start 10 tahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali. Seumur hidup sekali. Cari satu, aku umur ni aku buatlah ni sekali seumur hidup. Dia lah. Tak dapat buat tu. Tak dapat lah, tak macam mana tu. Cari tali gantung diri, mampu lagi baik. Macam payah benar. Sehari pun tak boleh. Bodoh Bukan susah nak kan khabar. Tadi bangun. Malahan ada menyatakan kita bangun sahur tu pun. Itu pun dianggap sebagai bangun malam beribadah kepada Allah. Tapi dengan syarat niatkan Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pada ibadah. Macam Robin Hood. Tengok Robin Hood. Dia nak tolong orang miskin, benda baik. Katalah Robin Hood tu Islam. Kan? Dia nak kerja ibadah ni. Dia nak tolong orang miskin, benda baik. Tapi cara tak diizinkan oleh Allah. Robin Hood baik apa? Dia curi pada orang kaya. Mencuri itu tak dapat. Walaupun niatkan Allah, tak dapat pada ibadah. Contoh, saya Ustaz Taufik sama nama Ustaz? Ustaz Sudin, Ustaz Taufik, Samsul Lebat. Saya cakap Ustaz Taufik kata, macam ni, jom kita pergi bagi bantuan ke ibu-ibu tunggal. Ustaz Taufik ni dia gomang macam tu. Dia ajak kita tubuhkan satu persatuan Ustaz. Nama persatuan tu PLP, Persatuan Lelaki Prihatin. Saya Ustaz Sudin dengan Ustaz Taufik. Pergi hantar ibu tunggal 1, ibu tunggal 2, ibu tunggal 3. Macam-macam. Ada yang terbaring, ada yang duduk, ada yang menyarap, ada nasian tengok. Ya. Sampai satu rumah, Ustaz Sudin dah cakap dengan Ustaz Taufik dengan saya. Ustaz Taufik, Ustaz Serban, rumah yang last ni saya cover. You all balik dulu. Wah, apalah pula saya dengan Ustaz Taufik kena balik. Saya dah berbuat apa? Entah, tak tahu. Tak. Kan? Yang saya kena benar. Janda yang seorang ni dah lah. Dia pergi seorang. Jadi cara tu tak diizinkan Allah. Rupa-rupa janda ni tak ada lah. Awak mana? Tapi ala-ala Maya Karin dengan Luna Maya. Macam tu lah memang. Patutlah tak bagi kita pergi. Itu dah mula dah cakap kan. Jadi tak elok. Tak? Nampak tak? Jadi tak elok. Jadi cara pun nak kena betul. Ya? Ni contoh tau. Ustaz Sudin tak macam tu. Ni contoh. Ya? Walaupun kebetulan ramai yang tunggal-tunggal datang kan. Saya tahu. Saya tengok muka pun tahu. Saya tengok dahi koning tahu siapa. Lelaki dah meninggal. Saya tahu. Gaya duduk tahu. Ya kalau dah macam ni tak kisah. Tak makna dah lama lelaki tak ada tu. Ya betul. Kalau Allah gurau. Tak ada lah. Mana saya tahu. Gila betul. Kan ada yang tanya. Macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Tak tahu. Ajarlah sikit. Tak tahu. Tak tahu. Bergurau. Bila lagi nak gurau kan? Ustaz kan selalu datang. Kan? Sekali datang. Lepas tengok depan-depan. Allahu Akbar. Rasah lah kan? Amal soleh adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah. Tolong orang susah. Ni ada satu contoh. Satu contoh. Kalau sonang-sonang. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Buka dekat Facebook Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dia ada buat sekarang ni. Infak Juadah Syawal. Contoh kan. Dia ada dalam satu kotak tu. Ada nasi impit, ada minyak, ada kuah kacang, ada apa untuk Juadah Syawal. Dia boleh cater untuk 6 orang. 6 orang dalam 2 atau 3 kali makan. Dalam kotak tu. Harga dia 200. Telefon dia. Itu perbuatan yang diredai dan dicintai oleh Allah. Sebab dia memang nak bagi dekat asnaf.
Jadi kita bagi, saya nak 2 lot. Oh, macam saham tak? Bagi saya 2 lot. Maknanya 1 lot RM200. 1 kotak tu yang penuh tu RM200. Bayangkan RM200, 6 orang punya makan, boleh 2 atau 3 kali hidang. Nak tunjuk mahal tak mahal barang sekarang. Kan? Dulu RM200, tak berapa bulan punya makan kan? Sekarang boleh tahan 6 bulan lollipop. Boleh lah kan? Tu tak konyang boleh lah kan? Ya. Ataupun orang kalau Ustaz Sudin dengan grup dekat sini ada nak bagi bantuan dekat fakir miskin dekat sekitar Pematang Duyung ni, dia beritahu kita masuk tak? Telefon, okay Ustaz, saya nak masuk lah. Ustaz, berapa kita tak cukup? Dia tanya, berapa kita tak cukup? Ustaz cakap je berapa tak cukup. Kalau ikutkan dalam RM630 ni rasanya. Nah, baik dia. Ustaz tambah lah mana yang tak cukup tu. RM50 bagi. Ingat bagi benar habis kan tadi. Dia punya cerita tu kan sah betul lah. Kadang-kadang kita ni bono sensio. Kadang-kadang kau tahu tak masjid tu berapa kos pembinaan ni? Berapa? 6 juta. Yo. Duit aku dah RM5 macam tu. La ilaha illallah. RM5 dah lah, RM5 kau sabut lah. So tak dapat apa kan? Tak payah kan. Amalan walaupun sedikit tapi berterusan adalah lebih disukai oleh Allah. Ya. Kemudian yang kelima, berzikir. Sentiasalah mengisi waktu dengan berzikir, mulut sentiasa basah dengan berzikir kepada Allah, kan, sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat orang yang paling beruntung mendapat syafaatku ialah orang yang banyak membaca kalimah La ilaha illallah dengan hatinya dan jiwanya itu, kan, dengan hati yang ikhlas. Dan tuntutan Islam jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh akan menghadirkan, bila kita buat ni kelima-lima ni yang saya cerita tadi dengan bersungguh-sungguh, akan menjadikan hati kita lebih tenteram, bersih dan bersinar terang. Nak pula bulan puasa ni kan, Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis kursi tu, Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan mendapat ganjaran pahala antara 10 lipat kali ganda hingga 700 lipat kali ganda. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Kerana puasa adalah untukku. Aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Itu sebab kita jadi baik bulan puasa. Kita diperhatikan terus oleh Allah Ta'ala. Itu sebab malam pertama tarawih kita tak heran tengok muka tak pernah nampak sampai. Siapa ni? Siapa ni? Kalau kita nak heran, memang lambat semayang itu. Kan? Tapi muka-muka, dan kita tak heran pun orang yang tak pernah nampak sampai. Kita tak heran. Malam pertama memang ramai. Tapi tak kalau masuk hari masuk pertama, sini tarawih penuh tak? Penuh. Sampaikan Ustaz Samsudin, Ustaz Sudin ni, dia tak ada parking. Dia keluar ajak beli barang, dia parking kat simpang tu, kereta dia. Orang lain penuh, la ilaha illallah. Masuk malam yang ke 25, masuk malam 22, Ustaz Sudin boleh parking dalam surau. Bukan kat luar. Dalam surau boleh parking, orang makin tak tahu. Dia terongan lagu teng 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 neng neng dah mula dah. Tuan nak tengok orang pergi pasar raya. Nak tengok orang lah. Situ orang. Betul. Orang yang tak darus kan. Kan ada grup more pula kat luar tu ditinjau. Tengok orang mengaji. Tak ramai lah orang mengaji. Mana pahit orang. Mana pahit orang. Makna yang bercakap tu bukan orang. Saya tak faham dah. Patut kau dah tahu tak ramai, kau masuklah join. Kan? Ya, tu salah. Ya. Dan kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, kenapa puasa tu untukku? Aku ni bagi ganjaran. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan makanan dan syahwat. Kerana aku. Orang yang berpuasa akan dikurniakan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Meninggal Ramadan bahagia. Menurut pandangan bebas daripada azab kubur. Bahagia, gembira dah jumpa Allah. Ya Allah, meninggal dalam puasa. Ya Allah, kita pula nak meninggal, biarlah raya dulu. Macam tu lah kan. Dan begitu juga Allah Ta'ala sambung, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Kau dah baca sampai habis tu. Harum di sisi Allah, lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Jangan sesaja kau harahkan hongap ke tukik orang. Ada bau kasturi tak? Bau kau. Jangan kata tu, saya sendiri kat TV Hijrah pakai shield tu yang plastik tutup muka tu,
Cakap rakam 3 episod, baru episod pertama, masuk episod kedua tu dah tak terdaya bau napis sendiri tau, bukan napis orang. Rumah apa bau macam ni mana? Baru tahu marin mana pernah pakai mana tu. Kan? Baru tahu. Jadi itulah dia, ya. Jadi macam mana pun mudah-mudahan kita cuci hati kita. Bila dah cuci hati kita, nak pula bulan Ramadan, lebih mudah lagi kita mengawal hawa nafsu kita. Jadi Ramadan sucikan hati, ya, kawal nafsu kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, saya tahu dia memang macam tu, bonda sadap, kena buat tempat sadap. Jadi makna ikutkan banyak lagi saya nak cerita ni, tapi tak sampai makna memang kau dah panggil lagi. Ya, kalau boleh sampai ni panggillah time yang boleh makan tu. Jadi itu saja, saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Insya-Allah dalam kesempatan kita bertemu lagi. Saya rasa sahabat si Rizwan tu kat luar tu ada menego tu, nanti tentu